dia punya jiwa. Kadang-kadang jiwa kita ni kita tak boleh puas apa yang kita ada. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua fans Harimau Malaya. Yes, kita jumpa lagi kali ni bersama dengan legend, living legend, olahragawan dulu. 100 meter, siapa tak kenal. Dulu rival dengan Watson Jambek. Kita bersama dengan Abang Azmi Ibrahim. Sihat bang? Sihat, Alhamdulillah. Saya first impression bila tengok Abang Azmi, macam 90-an lagi. Badan dia fit lagi ya. Macam apa rahsia kekalkan badan ni bang? Yalah, dah kekal tu ialah kita stay on training, disiplin dari segi pemakanan, betul dari segi latihan pun kita stay on lah macam biasa. So boleh tak abang share sikit perkembangan abang ni? Nampak macam menarik ni produk-produk ni. Abang buat bisnes ke sekarang? Okey, kita yalah buat masa ni saya buat bisnes lah. Sebab kita buat sambal bilis kuah krab kuah krab. Kita kuah krab sebab apa sambal ikan bilis. Okay. Kita ada dalam 8 jenis produk untuk dimakan lah, untuk orang cakap segera. Makanan segera yang mudah untuk makan tengah malam ke, masak nasi terus boleh makan. Berapa lama abang jalankan? Kita start ni daripada 2021, kita start daripada 2016 lagi. 2016 kita dah proses dah dia punya sambal ni. So sambutan setakat ni macam mana? Sambutan alhamdulillah kita masuk dalam Shopee, kita ada agents, kita pun ada masuk dalam Petronas, Shell, banyaklah 2-3 tempat, banyaklah so far alhamdulillah. Benda ni nampak orang cakap lebih maju ke depan dah. Maju ke depan dan orang cakap sambutan yang baik. Saya tengok dia tak tahan ni. Kejap lagi saya nak sahur makan sambal ni juga. Okey. Yeah. Alright, Abang Azmi. Selain pada bisnes, ada tak Abang Azmi follow lagi dunia olahraga sekarang? Cuma sekadar follow saja. Bukan cakap follow tu feeling well lah, macam feeling macam cakap berminat ambil tak ada sangat. Cuma sekadar untuk orang cakap tahulah kedudukan pelai-pelai pecut yang ada sekarang, yang budak-budak yang ada sekarang, yang orang cakap ada potential, yang ada cakap ada masa depan dari segi pelai pecut kan. Tapi so far cuma tengok view tu tak apa cantik sangatlah sebab dia out and down. Sekarang kita pun ada COVID sekarang, problem ni kita ada sikit up and down. Maknanya dalam segi latihan tu ada problem sikit untuk pelai-pelai pecut ni, saya tahu. Sebab dia orang akan jadi masalah untuk pertandingan di luar dan di dalam. Buat masa ni just follow macam sekadar follow saja. Bukan cakap lebih mendalam. Kalau kata sekadar follow tu, apa pendapat abang tentang potensi prestasi atlet olahraga kita sekarang, situasi sekarang? Situasi sekarang okeylah, nampaklah dalam kalau cakap sekadar nampak, sekadar terbaca kadang terkeluar news ada yang budak yang cakap potensial dalam 2-3-4 orang. Saya pun tak tahu ingat nama-nama sebab budak muda yang baru naik ni kadang-kadang kita tiba-tiba menonjol. Macam zaman saya dulu umur 16-17 tak tahu tiba-tiba budak mana ni. Maksudnya dia dah start mula orang cakap ada yang potensial daripada segi peringkat umur 15, 16, 17 dah ada mula dah. Maknanya baguslah bagi saya, benda ni satu tanda baiklah untuk pelai pecut Malaysia yang akan datang ni. Tapi bang, kalaulah anda adalah peminat olahraga dekat Malaysia ni, mesti anda ingat macam mana rivalry antara Azmi Ibrahim dan Watson Jambek. Kalau 90-an tu, dengar je dua orang ni nak berlari boleh penuh stadium bang. Tapi benda tu tak berlaku sekarang. Kenapa agaknya punca tak boleh berulang rivalry yang macam tu? Ataupun dulu promosi lebih ke apa? Beza dulu dengan sekarang sebenarnya? Beza sekarang dulu tu orang cakap dari segi timing kita. Timing, lepas tu dari segi persaingan kita. Maknanya kita nak macam saya. Okey, macam saya dengan Watson, dia masing-masing dia ada kemahuan masing-masing. Macam saya nak buat the best time 10.3 ke 10.4 macam that time lah. Mungkin Watson pun cakap nak buat juga sama masa dan nak pecahkan rekod Malaysia. Saya pun sama dengan nak pecah national record. Lepas tu saya nak show something dekat Watson. Watson pun nak show something kat saya. Maknanya kita punya variable tu every time cakap and down. Sometimes you win, I lost. Tomorrow I win, you win. Macam tu. Dia balas balik. Maknanya benda tu variable tu sepanjang masa newspaper ke apa-apa magazine ke still follow. Dia mana peminat pun kalau di kampung, mana kampung lah. Dulu surat khabar. Story dia banyak surat khabar ni. Yang tahu berita-berita perkembangan semasa. Kita akan pergi bertanding di Selangor, di Johor, di mana. Orang akan dengar, dia orang bertanding kat sini. Mana dia stay follow kita punya pertandingan. Sekarang ni susah sikit. Orang tak tahu kat mana game. Jauh beza perbandingan dia. Tapi sekarang ni orang cakap sangat jauh lah. Saya rasa macam tak sama compare. Ya memang zaman dulu tahun 90-an. Kan, era zaman kita 90-an punya era. Sekarang zaman dah moden, dah ada teknologi, banyak internet, everything lah, YouTube, everything. Sebab zaman kita tu
orang cakap tak dapat lah sama compare dengan apa yang ada sekarang ni. Jauh beza. Dia macam ni bang, sebenarnya bila kalau kata sekarang lagi banyak media, patut lagi meriah. Ya, lagi meriah. Kenapa dulu tak ada Facebook, tak ada IG, tapi berita utama keluar Azmi Ibrahim Watson Jambek. Paper pun keluar. Dia dari segi promosi, kenapa macam media masa ni sekarang tak berapa nak pandang dunia olahraga sebab pada pendapat abang? quality. Sekarang quality. Sekarang quality, seorang player pecut yang quality. Maknanya yang konsisten. Yang maksudnya yang show something cakap different pada orang lain. Different lain maksud dia aura. Macam Watson dia ada orang panggil Watson Jambek, dia ada Flying Dayak, macam saya player pecut, Raja Pecut ni dia akan ada satu nama Erebo yang macam macam satu benda yang orang sebut-sebut. Player pecut Pahang ni Azmi Ibrahim ni yang gini-gini. Dia punya starting macam ni, finishing macam ni. Watson pula start dia bagus macam ni. Dia ada satu benda yang dia mual-mual di orang muda. Dia ada dia ceritakan, dia cerita. Di sini gini. Azmi semalam kalah kat sini. Minggu depan aku nak tahu mesti dia menang kat sini. Maknanya benda tu cakap, dia tahu dia dengan Watson tak jauh dia punya tu. Sekarang neck to neck, kadang-kadang one step back kalah, kadang-kadang dipping. Dia benda tu jadi pertanyaan tau. Pertanyaan betul. Apa akan berlaku minggu depan ni? Apa akan berlaku kat pertandingan ni? Pecah tak rekod ni? Pecah ke rekod Selangor? Pecah ke rekod Johor? Benda tu akan jadi tau. Betul jadi newspaper ke apa, dia akan jadi sedap main story tu. Sebab apa benda tak putus di dalam media. Salah satu sebab kenapa rivalry Watson dengan Azmi Ibrahim tu jadi cerita besar sebab dia berlaku secara panjang tau. Sekarang pula bezanya atlet kita satu kejohanan hilang. Contoh Hafiz Jantan juara Sukan C sekali, lepas tu dah tak nampak dah. Haikal Hanafi lepas tu tak nampak dah. Kenapa tak boleh? Macam abang dulu berapa Sukan C? 4-5 kan? Masa 5 kali Sukan C. Olimpik lagi macam tu. Macam mana? Qualify Olimpik 2 kali, saya dapat Olimpik 2 kali tapi tak ada rezeki. Watson pergi masa tu lah. Dia sebenarnya experience lah. Macam World Cup saya pernah pergi World Cup kejuaraan dunia di Sweden 95. Asian Game di Busan di Korea, lepas tu Sukan Commonwealth 2 kali di Canada sama dengan di Kuala Lumpur. Kenapa sekarang atlet tak boleh macam tu bang? Kekalkan tempoh. Okey, kadang-kadang mungkin dia punya jiwa. Kadang-kadang jiwa kita ni kita tak boleh puas apa yang kita ada. Kalau kita pergi Sukan C, first thing kita mesti daripada MSSM. Daripada MSSM mesti nak pergi Sukma. From Sukma you must take from Sukma mesti nak target Malaysia Open. Champion Malaysia Open. Lepas Malaysia Open you must go to SEA Games. Lepas SEA Games you must think about the Asian Game. Lepas tu pergi Asian Game lebih besar. Lepas tu you can think about the Commonwealth Game. Lepas itu Commonwealth Game you got Asian Game, Commonwealth Game. Lepas tu Commonwealth Game bisa bigger one Olympic atau World Championship. Lepas tu that one itu baru kita jadikan seorang player pencut yang betul boleh pergi jauh. Sebab apa? Kita ada matlamat. Kita bukan cakap sekarang Sukma champion cukup, SEA Games champion cukup, dah puas, tak ada. Kita kena boleh kerja lagi, qualify untuk kita punya orang cakap career kita tu sepanjang hidup nanti kita ada satu orang cakap sampai maksima. You are betul-betul nama seorang player pecut Malaysia ni mesti ada satu orang cakap kriteria dia seorang betul-betul level dia jauh. Baru orang cakap player pecut Malaysia yang legend macam tu. Kalau you setakat pergi SEA Games sekali dua, nothing. You menang pun tapi at least you punya kota, dia punya level tu, wah, you pergi World Cup, you pergi Commonwealth Game, you pergi. Maknanya orang sebutkan cerita tu, jauh dia pergi, level dia jauh. Ini cakap SEA Games sekali habis. Maknanya buku cerita dia, sprinter dia macam orang cakap player pecut yang sederhana lah. Orang cakap tak ada level yang zaman kita orang punya zaman masa Watson, kita pergi Olimpik, dia orang pergi Olimpik, pergi World Cup. Maknanya berbeza. Dia punya environment tu berbeza. Kenapa bang? Dia tak boleh jadi macam abang? Maksudnya dia konsisten banyak ke corak latihan yang sekarang tak kena? Okey, bukan tak kena. Kita tak boleh nak salahkan seorang player pecut tu. Sebab dia bimbingan. Kadang-kadang kita punya fakta keuangan, fakta kejohanan, fakta tu mungkin akan berlaku. Masalah family ke, sosial ke, everything mesti akan mengganggu. Tapi itu cakap zaman kita orang benda-benda macam tu kita boleh adaptasi. Mungkin zaman sekarang dah orang cakap dah zaman moden ni, dia dah cakap macam indah tak indah. Kadang-kadang benda tu macam sekadar cakap habis saja. Habis lah. Macam kita bukan usaha lagi untuk terus kita punya orang cakap jadi seorang player pecut cakap. Macam zaman muda generasi ni orang cakap sekadar cakap habis lah, tak apa macam tu je. Aku dapat sekadar ni cukup. Mungkin dia pimpinkan macam kita dulu gaji Elon pun sederhana je, tak adalah besar mana pun, tapi kita punya current performance orang cakap sampai level yang tinggi lah. Tapi sekarang ni diorang pergi SEA Games pun pergi mana diorang ada dapat duit pingat, Elon yang besar, tapi dia tak boleh nak carry apa yang dia dapat. Mungkin dia tak boleh carry apa yang dia ada. Beza ya situasi dulu. Beza okay. Sebab lepas abang habis career berlari abang, yeah. Abang pernah atau tak
jadi terlibat dalam coaching ataupun abang memang tak berminat ke macam mana? Selepas habis tu saya bekerja sederhana, kerja yang orang cakap yang bebas, kerja bermacam kerja lah, orang cakap mencari rezeki lah di mana-mana, di KL, di Pahang, di banyak tempat lah. Kehidupan ni dia akan diteruskan selepas habis career. Kita akan terus hidup dengan kita punya ke arah mana kita nak tuju. Kehidupan saya alhamdulillah, rezeki saya dekat mana saya kena usaha. Lepas tu saya ambil kursus jurulatih olahraga untuk orang cakap nak majukan lagi saya punya experience yang ada, nak share dengan atlet-atlet yang di Malaysia, atlet-atlet yang ada kebangsaan ni. Lepas tu saya terus dapat CJ semua, saya involve dalam sebagai coaching lah. Coaching dekat Majlis Sukan Negara dalam 3 to 4 years lah, dalam 2018, 16, 15, 2010, 2009 saya start olahraga saya. 2008 saya coaching 2008, 2009, 2010, 2011 dan 3 tahun ke 4 tahun lah anggaran tu saya masih belajar learn to learn. Mana saya deliverkan atlet yang untuk ada program pelapis keluar serantau, program ni ada Majlis Sukan Negara. Saya dapat lahirkanlah atlet-atlet yang cakap berjaya dalam sukma, champion 100 meter, 100 dan 200 meter, first, second, lelaki dan perempuan. Saya telah lahirkan atlet negeri lain. Ada Terengganu, ada Pahang punya budak, ada KM punya budak champion sukma Melaka masa tu. Lepas tu ada few lagi lah. Pernah saya bantu diorang lah. Maknanya kejayaan saya tu orang cakap saya apa yang ada dapat turunkan experience dan dengan orang cakap titik peluh saya dan idea saya. Budak saya dapat mewakili Sukan C pun ada, dan ada yang orang cakap berjaya dalam sukma dan berjaya dalam MSSM pun ada. Maknanya capailah apa yang kita nak, tapi cuma saya sekadar dalam masa 3-4 tahun tu saja yang saya bagi tumpuan. Selepas tu saya ke arah lain tak, ke arah sukan yang lain. Okay. Kita tak boleh nafikan bang, sebab orang Malaysia pun tahu KOM tak pernah lepas daripada isu-isu kontroversi dari dulu. Walaupun dah bertukar kepimpinan beberapa kali pun ada isu orang kata politik dalaman lah, banyaklah macam-macam yang kita dengar daripada fans cakap kan. Adakah benda ni abang aware sekarang masih berlaku, ataupun itu antara punca abang tak teruskan beraktif dalam olahraga? Bukan kita tak aktif, sebab kita masih dalam amatur. Amatur kita bukan lebih profesional punya part area. Kita masih amatur ni, kita masih di bawah dan masih kau cakap dalam tanggungan kategori yang juga masih level yang kau cakap tak seperti negara-negara lain macam Jepun, Korea ke China. Dia orang ada satu badan induk yang besar, professionality. Sebab apa tu dah cakap China, Japan, semua negara-negara yang maju dalam 100 meter, kalau kita tengok average kan dah ramai lagi 9 second. Kalau China pun dah ramai yang boleh 9 second, jumpers pun, hurdlers semua boleh, level dia Olimpik, champion Olimpik. Sebab dia punya departments tu dengan kita tu mungkin jauh beza. Mana persatuan kita masih ketinggalan lah cakap. Bukan kita ketinggalan, tapi masih orang cakap dia perlukan orang cakap support lah. Mungkin support daripada persatuan yang lain ke apa benda yang NGO ke apa-apa yang lain. Kita daripada politik ni dalam satu persatuan kita tak boleh masuk involve, sebab kita ni orang cakap bukan dalam department orang. Kita ni department luar. Cuma sekarang kalau sebagai jurulatih, dia kena kerja dia untuk melatih atlet untuk berjaya, naikkan dia punya orang cakap pencapaian dia orang dan career dia orang. Mana kita tak boleh involve. Itu macam management, part dia management kita tak boleh campur. Tapi kita mengharapkanlah satu hari nanti Persatuan Olahraga Malaysia ni aku cakap much better lah, improvement dari segi management, dari segi everything lah aku cakap. Kita harap-harap yang terbaik lah akan dapat. Dia beberapa isu dalam recent ni kan, maksudnya kebelakangan ni, antaranya bila pemilihan Sukan C tu, antara atlet yang terpilih tu bukan daripada pilihan daripada coach, tak ada pembincangan. Benda-benda macam tu time abang berlaku tak? Kenapa masih berlaku dalam era sekarang? Zaman era kita orang pun benda ni tak boleh dielakkan sebenarnya. Kita kena faham apa masalah di segi layak yang tak layak. Yang tiba-tiba last minute tak dibawa, last minute dia drop, dan nama yang dah leave tak boleh dibawa. Benda ni tak bukan cakap benda ni bukan baru sekarang je. Zaman-zaman 10 tahun 15 tahun lalu kita pernah lalui, saya pernah lalui, dan pernah atlet-atlet lain pun pernah lalui macam ni. Maknanya benda ni tak akan berubah juga. Sebab ni orang cakap atas tanggungjawab persatuan dan atas decision jurulatih. Kadang-kadang dia ada understanding antara satu sama lain. Kadang-kadang ada kesilapan persatuan ke, kesilapan jurulatih ke, dan sekian-sekian lah. Kita pun tak tahu sebab nama lambat hantar ke, kelayakan timing yang time dia letakkan tarikh tu dah lewat dan tak boleh dimasukkan. Tapi kita kena terima kadang-kadang, sebab kena fikir satu, kita yang atlet saya nampak ada yang berlaku sekarang, saya terbaca lah,
dia masih muda, mungkin dia ruang rezeki ni masih jauh lagi. Cuma sabar dan usaha lagi lebih dan perform dia, dan one day nanti dia akan datang untuk diri sendiri. Dia akan jadi seorang pelari pecut juga untuk 100 meter ke 200 meter untuk Malaysia. Sabar je, sebab ni banyak kena sabar. Kesabaran tu penting. Isu sprinter tu lah kan. Tapi ada juga isu dalam lompat tinggi macam Nauraj punya case di Hubway. Dia bila kita cuba korek, dia macam dapat satu kesimpulan masalah komunikasi. Maksudnya management, coach, atlet tak ada satu rangkaian komunikasi yang jelas bang. Ya, dari dulu masa zaman abang, benda tu macam mana? Abang boleh selalu bercakap dengan pihak atas ke ada? Kita sebagai atlet, kita close dengan jurulatih. Jurulatih lebih close dengan management. Tapi zaman kita tu dari segi communication tu susah juga sebenarnya tak berlaku, sebab kita ada cheese coach, kita ada jurulatih yang betul-betul yang cakap pengalaman dalam tim. Ikut hierarki dia lah. Dia akan bagi tahu, maklumkan apa-apa sekian gini-gini. Kadang-kadang kita tak, sebab benda ni tak dijangka, kadang-kadang benda ni bila-bila masa boleh communication ke communication tu akan berlaku bila-bila masa. Tapi tu cakap kadang-kadang kita missing tarikh date dia, kelayakan dia. Kadang-kadang kita persatuan not alert. Kadang-kadang tak alert. Kita kadang-kadang tak tahu, sebab kita cakap benda dah sampai kat sana, kita dah hantar report apa tapi tiba benda tak sampai. Kadang-kadang ada miss dekat mana tu, kita tak boleh nak katalah, sebab benda ni cakap management dengan coaches. Tapi mungkin kita tahu mungkin ada something wrong antara orang cakap salah faham antara satu sama lain. Kita tak boleh nak besarkan lagi cerita ni, sebab kita tak ada dekat dengan departmen diorang kan. Kita cuma cakap tahu berita saja. Kadang-kadang kita dapat tahu cerita sekian-sekian, tapi cuma tak tahu yang tahu punya badan. Persatuan dengan atlet itu saja. Bila yelah abang tahu dulu pun berlaku dan sekarang masih berlaku, bila dengar benda-benda ni abang jadi rasa malas nak ambil tahu dah pasal sebab kita nak uraikan balik, sebab benda ni orang cakap cerita pun nanti benda yang sama juga berulang. Kalau kita bangkitkan balik, benda ni tak selesai pun, nanti one day pun atlet ni akan jadi macam ni juga. Mana kita pusingkan balik jadi benda yang sama juga. What for talking about ni, kita cerita bab ni lagi kan. Tapi yang penting budak tu, yang penting dia punya career dan dia punya performance is very important. Kita kena up dia orang punya current performance dia orang. Letakkan agenda prestasi dia orang tu nombor satu sepatutnya. Yes.